Assalamualaikum semua. Pada hari ini, kita akan meneruskan PDPR Bahasa Melayu masih dalam tema Kelestarian Alam, unit Tahukah Kamu? Dan tajuk kita pada hari ini ialah Taman Negara Kita. Apa objektif PDPR pada hari ini? Ya, murid-murid, di akhir PDPR ini, cikgu harap murid-murid dapat mengenal pasti format pantun, melengkapkan pantun dan membaca pantun. Mari kita baca rangkap pertama dan rangkap kedua pantun Taman Negara Kita. Letak di para buah delima, daun ketupat di sisi saudari. Taman negara diberikan nama, jadikan tempat indah lestari. Hilang kejora menjelang pagi, nampak titisan belumlah cair. Taman negara tanahnya tinggi, jadi kawasan tadahan air. Baiklah murid-murid, mari cikgu perkenalkan tentang format pantun yang perlu diberi perhatian. Ya murid-murid, ini merupakan pantun 4 kerat. Dalam pantun 4 kerat ini, 2 baris pertama ialah pembayang maksud. Manakala 2 baris yang berikutnya merupakan penyataan maksud. Dari segi format penulisannya pula, murid-murid boleh lihat di sini, perkataan pertama setiap baris hendaklah ditulis dengan huruf besar. Seterusnya, murid-murid boleh lihat di sini, baris yang kedua dan baris yang keempat hendaklah ditulis ke dalam sedikit. Murid-murid juga boleh lihat terdapat bunyi yang sama pada huruf atau kata akhir dalam sesuatu rangkap pantun. Dan kebiasaannya, bunyi yang sama pada baris pertama dan baris ketiga. Seperti contoh, letak di para buah delima. Kemudian baris ketiga, Taman Negara diberikan nama. Ada rima yang sama pada baris pertama dan baris ketiga. Dan bunyi yang sama juga pada huruf atau pada kata akhir baris kedua dan keempat. Kalau murid-murid dapat lihat, daun ketupat di sisi saudari pada baris yang kedua dan pada baris yang keempat, jadikan tempat indah lestari. Ada rima yang sama pada baris kedua dan baris ketiga. Terdapat juga beberapa tanda baca yang berbeza pada setiap baris. Cuba murid-murid lihat pada baris yang pertama, kita ada tanda koma. Manakala baris kedua, kita ada tanda koma bertitik.
Ya, murid-murid, tanda koma bertitik ini digunakan pada baris kedua pantun 4 kerat. Pada baris yang ketiga, kita ada tanda koma dan baris terakhir iaitu baris keempat, kita ada tanda noktah. Murid-murid, di dalam sebuah pantun juga, kita jangan lupa tentang jeda, iaitu hentian di tengah baris pantun. Kalau murid-murid dapat lihat dalam rangkap kedua pantun ini, jeda ditandai di sini ya, tapi dalam penulisan tak ada tanda macam ni. Ini kita panggil jeda, iaitu hentian di tengah baris pantun. Okey, apabila kita membaca, hilang kejora, berhenti sekejap, menjelang pagi. Itulah dinamakan jeda. Ada hentian di tengah baris. Nampak titisan, berhenti sekejap, baru sambung. Belumlah cair. Taman negara, tanahnya tinggi. Jadi kawasan, tadahan air. Baiklah murid-murid, mari kita teruskan membaca pantun Taman Negara kita, rangkap yang ketiga dan keempat. Tapi, untuk rangkap ketiga dan keempat ini, kita perlu melengkapkan pantun ini terlebih dahulu. Pada rangkap ketiga, kita tidak diberi pembayang. Manakala rangkap yang keempat, kita tidak diberi maksud. Baiklah. Tugas kita sekarang, yang pertama, melengkapkan pantun rangkap ketiga dan rangkap keempat ini. Kita diberi set jawapan di atas ni. Okay, mari kita baca dulu. Pokok bidara di tepi perigi, pohon mempelam, lebat buahnya. Baik, set jawapan yang kedua. Taman negara, banyak pokok. Hakisan tanah dapat dihindari. Baiklah murid-murid. Bagaimana kita nak melengkapkan rangkap yang ketiga ini? Baik. Cuba lihat pada rima ataupun bunyi akhir. Dilindungi selamanya. Yang mana satu? Perigi dan buahnya ni ataupun pokok dihindari? Murid-murid tentu dah dapat jawapannya kan? Ya, betul murid-murid. Ini jawapannya. Pokok bidara di tepi perigi. Pohon mempelam, lebat buahnya. Taman negara perlu dilindungi. Kitaran alam kekal selamanya. Baik, seterusnya. Pada perenggan yang keempat, kita diberi pembayang maksud. Jadi kita kena lengkapkan maksud pantun ni. Baik, kita baca ya. Di pohon ara, ayam berkokok. Di atas tanah, turun sinuri. Murid-murid dapatkan jawapannya. Berkokok, pokok. Nuri, dihindari. Okey, mari kita lengkapkan pantun ini. Di pohon ara, ayam berkokok. Di atas tanah,
turun sinuri. Taman negara, banyak pokok. Hakisan tanah dapat dihindari. Ya, inilah pantun yang telah lengkap. Mari kita teruskan dengan latihan bagi mengukuhkan lagi kefahaman kita. Tajuknya, Meraikan Hari Bumi. Baik, arahannya, cipta pantun 4 kerat berpandukan maksud pantun yang diberikan. Baiklah, kita diberikan maksud pantun dan kita kena cipta pantun 4 kerat. Baik, kita telah pun diberi ni pembayang dan maksud. Jadi, kita perlu mencipta pantun dengan format pantun yang betul. Baik, kita lihat satu persatu. Ikan dituba di hujung muara, dalam hutan simpan jerami. Bulan sambutan Hari Bumi, April tiba, semua gembira. Di atas jerami menjemur longan. Longan diletak di atas talam untuk lestarikan semesta alam, Hari Bumi, sifar buangan. Mengail ikan di atas jeti, berumpankan ikan anak gelama. Kita jalankan bersama-sama, boleh lakukan pelbagai aktiviti. Daun beremi banyak dipekan, ada gamat juga mutiara. Elektrik dijimat, alam terpelihara, Hari Bumi kita raikan. Baiklah murid-murid, di sini adalah pembayang maksud dan maksud yang tidak teratur. Cuba kita cipta pantun menggunakan pembayang dan maksud yang diberikan ni. Baik, kita tengok maksud pantun yang pertama. Janganlah kita melupakan Hari Bumi yang disambut bersama-sama pada bulan April. Baiklah murid-murid, mana pembayang dan maksud yang paling sesuai untuk kita cipta pantun bagi maksud pantun ni? Ya murid-murid, dekat sini. Bulan sambutan Hari Bumi, April tiba semua gembira. April tiba semua gembira. Bulan sambutan Hari Bumi. Kan? Mari kita lihat. April tiba semua gembira. Bulan sambutan Hari Bumi. Baiklah. Bagaimana pula dengan pembayangnya? Ikan dituba di hujung muara, dalam hutan simpan jerami. April tiba, semua gembira. Bulan sambutan Hari Bumi. Inilah pantun yang sesuai untuk maksud pantun ini. Janganlah kita melupakan Hari Bumi yang disambut bersama-sama pada bulan April. Mari kita teruskan mencipta pantun yang kedua berdasarkan maksud pantun ini. Pada Hari Bumi, kita tidak membuang sampah sarap untuk melestarikan alam sekitar. Ya, murid-murid, Hari Bumi sifar buangan untuk lestarikan semesta alam. Baik, mari kita cuba. Hari Bumi sifar buangan untuk lestarikan semesta alam. Bagaimana pula dengan pembayang kepada maksud pantun ini? Ya, murid-murid, di atas jerami menjemur longan. Longan diletak
di atas talam. Hari Bumi sifar buangan untuk lestarikan semesta alam. Ya, inilah jawapan untuk maksud pantun yang kedua. Mari kita teruskan mencipta pantun bagi maksud pantun yang ketiga ini. Kita boleh melakukan pelbagai aktiviti bersama-sama pada Hari Bumi. Ya, murid-murid, cikgu dah nampak dekat sini. Boleh lakukan pelbagai aktiviti kita jalankan bersama-sama. Baik, kita teruskan menulis maksudnya dulu. Barulah kita cari pembayangnya. Mesti sama rima dia. Baik. Mengail ikan di atas jeti. Berumpankan ikan anak gelama. Boleh lakukan pelbagai aktiviti kita jalankan bersama-sama. Kita teruskan mencipta pantun yang keempat berdasarkan maksud pantun ini. Semasa menyambut Hari Bumi, kita perlu menjimatkan penggunaan elektrik untuk memelihara alam sekitar. Ya, murid-murid, cikgu dah nampak yang ini ya. Elektrik dijimat, alam terpelihara. Ini maksud dia. Hari Bumi kita raikan. Jadi, kita tulis ikut format yang betul. Hari Bumi kita raikan. Elektrik dijimat, alam terpelihara. Baik, bagaimana pula dengan pembayangnya? Kita kena carilah rima yang sama. Kan? Macam ni. Daun beremi banyak dipekan. Ada gamat juga mutiara. Hari Bumi kita raikan. Elektrik dijimat. Alam terpelihara. Baiklah murid-murid. Mudah sahaja kan untuk mencipta pantun 4 kerat. Asalkan murid-murid tahu format pantun. Dengan itu, berakhirlah PDPR kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga berjumpa lagi. Terima kasih.